Assalamualaikum. So, kita teruskan dengan part seterusnya di dalam topik fiber splicing and join. Okey, part seterusnya kita akan mulakan dengan fiber splices loss, di mana loss di dalam fiber semasa di splice ataupun disambungkan. Kita akan tengok video ni. Splice loss. The decrease in optical power detected by an OTDR when a pulsed light passes through a misaligned splice. This results in a small amount of light loss, which is measured in decibels, dB. Typical values are 0.15 dB or less. Okey, jika kita lihat ni macam mana OTDR tu dia melihat kepada splice loss. So di sini kita akan nampak ada 3 splice. So di sini bila kita dalam 100 km span ataupun jarak dia 100 km, so kita nampaklah bagaimana loss tu terhasil lah. Okey, so kita tengok in term of distance ni. So dia nampaklah ada 1 splice loss, 2, 3, 4 dan 5 splice loss. So dekat sini kita boleh fahamlah pada kilometer ke berapa splice itu berlaku yang kita buat tu lah. So di situ kita hanya tak perlulah pergi pada setiap kilometer. So kita hanya detect menggunakan OTDR. Okay, so untuk join after fusion splicing tu kita akan nampaklah kat sini. Kalau biasanya this is regular fiber lah, maksudnya SMF, and this pun SMF. Tetapi bila kita menggunakan fiber yang special, contoh erbium dot fiber ni, dia punya core adalah lebih kecil. Kalau tengok core dia lebih kecil berbanding core SMF. So jadi di sini dia akan menyebabkan ada satu gelembungan ni. So gelembungan ini sebenarnya membantu dia supaya dia akan dapat kurangkan loss. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, kalau yang ni boleh 0.02, yang ni dalam around 1 dB itu pun dah cukup baik jika dia boleh splice ataupun dia loss tu 1 dB. Okey, sebab disebabkan oleh dia banyak sangat Fresnel reflection di sini. Okey, so kat sini itu yang menyebabkan dia sangat susah untuk kita join kalau kita menggunakan fiber ataupun fiber yang special lah. So ini macam mana kita nak protect fiber yang kita dah potong tu, sebab kita dah buang buffer dia, dah tinggal bare fiber saja. Kalau kita tengok sini ni bare, so dia tinggal macam ni saja. So kawasan ni dia akan cepat putus, cepat patah. So kita terpaksa guna protection sleeve lah untuk supaya dia dapat mengurangkan patah kepada fiber yang kita dah splice. Kalau kat underground biasanya dia ada fiber splice tray, so dia dah memang boleh masukkan kat situ. Kita tak perlu pakai pun protection sleeve ni. So dia just lock in kat situ, so dia akan terus lepas splice dia terus letak, lepas splice dia terus letak. So kita tak perlu pun letak protection sleeve. Itu lebih jimat lah. So kita pergi ke mechanical splice. So tadi kita dah faham macam mana fusion splice. So mechanical splice ni kita perlu ada satu kita panggil capillary dia. Maksudnya capillary ni adalah tempat penyambungan antara dua fiber. Basically untuk teknik untuk kita splice secara mekanikal ada dua jenis. Sama ada senang tube splice ataupun loose tube splice. Okay.
So loose tube splice ni macam ni lah. So dia adalah loose, manakala kalau A ni stuck tube splice. So kita boleh panaskan dia, so dia akan jadi permanent. Okay, so di antara comparison between dua teknik ni adalah kalau snug tube splice ni, dia basically dia akan menyebabkan loss itu akan lebih kecil. Okay, loss itu akan lebih kecil kalau jika kita guna multi mode dengan single mode fiber lah. Berbeza dengan loose tube ni sebab dia loose kan. So dia boleh avoid the critical tolerance requirement. Macam yang ni dia tak boleh nak avoid, dia ada problem kepada tolerance requirement. So yang ni loss lebih besar lah sebab dia loose tube kan. Okay, so ni ultra splice, maksudnya kita menggunakan mechanical splice. So basically yang ni akan memberikan nilai loss yang sangat kecil. So kat sini dia macam like a permanent, tapi dia boleh buka lagi lah. So yang ni kita akan letakkan index matching gel dalam dia. Index matching gel adalah digunakan untuk menyamakan refractive index antara bare fiber dengan kawasan yang ada space. Contoh ni kan kita ada space. Bila kita buat mechanical splice ni, dia mesti ada sedikit space kat sini. So untuk menyamakan refractive index ni, sebab kat sini of course refractive index dia air. So air 1.0. Manakala yang ni 1.5, 1.46. So basically untuk menyamakan tu kita perlu masukkan di sini index matching gel. So nama matching kan. So dia meshkan antara bare fiber dengan another bare fiber supaya dia tidak berlaku loss yang sangat besar. Okay, so groove splice ni adalah tempat yang kita perlu letak lah antara dua fiber berkenaan supaya dia tak lari. So basically groove splice ni adalah membantu kita untuk kita menyambungkan antara dua fiber. Okay, so manakala elastic tube ataupun elastomeric splice ni, basically kita akan menggunakan dua elastic part. Sama ada kita menggunakan inner with V groove in compression to ensure alignment of the fiber, and another one is kita akan tengok kepada bracket which is contain two cylindrical pin. So kita tengok dulu yang ni So kat sini kita tengok dia ada dua. Kalau kita tengok kat sini bentuk dia macam ni, sebenarnya ni bentuk dia, tapi kalau kita cross surface dia tu, kita akan nampak bentuk di mana dia ada V groove dia supaya dia memudahkan untuk kita sambung antara dua bare fibers tu. Basically yang ni dia memberikan nilai loss 0.25 dB menghampiri kepada fusion splice yang kalau kita sambung antara multi-mode fiber. Okey, manakala yang spring groove splice pula, dia menggunakan bracket. Dia contain dua cylindrical pin kat sini cylindrical pin ni. So cylindrical pin ni dia akan pegang fiber tu supaya dia dapat mengurangkan loss. So kat sini basically dia boleh memperolehi dalam 0.05 dB. Okay, so yang ni biasanya digunakan jika kita macam untuk mencubalah sama ada tempat lain lagi tak yang kita perlu permanent splice sebelum kita splice secara permanent. Okey. Okey, manakala secondary alignment teknik ni biasanya kita akan element of secondary element around the bare fiber ni dia akan increase cut roughness, easy ground and polish of fiber end and better transmission, but the drawback ni time consuming for termination tu lah. So and ada masa dia akan increase losses because of the fiber misalignment, sebab dia hanya pegang, jadi dia tak permanent. Jadi fiber tu, kalau antara fiber tu kadang-kadang boleh jadi dia akan jadi misalignment jika ada berlaku tekanan yang sangat besar ataupun gegaran. So dia akan menyebabkan fiber misalignment. Okay, so kat sini kita akan nampaklah macam mana yang ni kalau kita dah fixkan kepada glass ferrule lah. So basically yang ni banyak digunakan untuk kita test lah. Kita guna di makmal, kita sambung dia menggunakan set ferrule. Kita tak guna splicing sebab dia akan menyebabkan kita susah untuk mencuba balik. Berbeza dengan kita guna ferrule ni, kita boleh sambung-sambung balik.
Okay, so alignment sleeve of metal plastik ni biasanya dia align lah, sebab dia memang dah ada dia punya sleeve dia dah ada dia punya ferrule, dia just kita sambung antara both of them, dan basically dia punya average loss adalah 0.2 dB. Okay, ni selain tu kita ada juga rotary splice, which is part of the mechanical splice. Dia menggunakan glass capillary tube untuk termination kepada small eccentricity. So ini maksud eccentricity ni adalah di mana dia melibatkan kepada phase ataupun different type of bare fiber, ataupun dia akan cuba lihat di sini. Kalau lihat di sini dia different offset. Okay, so itu akan membantu bagi mengurangkan loss. So basically kat sini kita kata kalau kita tambah index messenger, dia akan dapat lebih kurang 0.03 dB, yang sangat kecil lah kalau kita menggunakan rotary splice. Dan untuk multiple splice pula, basically kalau kat sini kita menggunakan commercially lah, kalau dekat dekat rumah kita, contoh dekat rumah kita kan. So basically kita bukan pakai satu splice je. So kita akan pakai banyak splice sebab kita nak combine kepada banyak tempat. Jadi kat sini dia perlukan beberapa combination splice. So basically kalau kita nak buat splice tu secara simultaneously, sebab kalaulah nak buat satu splice tu mengambil masa 5 minit, so itu akan menyebabkan memanjangkan masa. So kita boleh splice dia dalam 5 ke 10 splice serentak lah. So basically kalau 5 splice tu kita boleh masa 15 minit lah untuk selesaikan semuanya. Dan splice loss tu around 0.04 hingga 0.12 untuk multi-mode. Manakala untuk single mode dalam 0.13 to 0.4 dB lah kalau dalam single mode fiber. Okay, so ni antaralah kalau kita nak splice secara multi-splice menggunakan ribbon fiber. So kat sini kita akan nampak lah macam mana ribbon fiber tu kalau kita nak splice dia kena splice serentak lah, supaya dia tidak ada yang panjang pendek kepada fiber berkenaan. So average splice dia adalah 0.12 dB. Okay, so yang ni splice menggunakan V-groove ataupun kita panggil kita moldkan pada glass field polymerizing. Yang ni supaya benda tu tidak akan menyebabkan berlaku misalignment. Misalignment ni maksudnya bergerak antara dua fiber lah. So average splice dia adalah 0.18 dB dengan multi-mode fiber. Okay, kita dah habis splice. So awak dah nampak, dah tengok macam-macam jenis splice. Okay, yang biasa sama ada fusion splice ataupun mechanical splice, dan beberapa jenis splice yang digunakan. Mechanical pun banyak juga jenis dia. Okay, kita teruskan kepada fiber joining. So fiber joining adalah salah satu seperti juga mechanical splice, di mana dia menyambungkan antara dua fiber. So basically yang ni kita menggunakan mechanical splice yang ada ferrule tu. Okay, so ferrule tadi kan yang di sini kalau kita boleh tengok balik. Okay, jika kalau kita boleh lihat balik, ini. So ini kita akan gunakan dia sebagai fiber joining kepada mana-mana equipment ataupun mana-mana komponen yang kita perlu sambung kepada alat-alat bagi melengkapkan satu design eksperimen. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Kita akan jumpa pada part yang seterusnya.